Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung mengenai kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahaja Nabi mengalami kesedihan dengan kewafatan orang yang dikasihi, yakni Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan Abi Talib, yang mana Nabi merasa amat berduka cita. Bahawa duka cita ini menyebabkan tahun itu dipanggil Amul Huzni, tahun duka cita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas daripada kewafatan Abi Talib, maka orang-orang kafir musyrikin Mekah mulailah berani menyeksa baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan lalu dikepung oleh orang-orang musyrikin Mekah. Maka mereka cuba memukul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menolak Nabi. Tolak Nabi sehinggalah tubuh Nabi ini ke belakang, ditolak kiri kanan. Maka semakin ramai cuba menyembunyi Nabi. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bergegas cepat-cepat cuba menyelamatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tolak orang kafir musyrikin Mekah yang menyakiti Nabi, lalu duduk di hadapan Nabi. Lalu ia mengatakan, adakah kamu ingin membunuh seorang lelaki yang hanya ia mengatakan Tuhan kami adalah Allah Ta'ala? Lalu dalam keadaan macam itu, Sayyidina Abu Bakar duduk depan Nabi, berundur belakang sikit-sikit, kemudian melarikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Nabi bersembahyang, ada orang melontarkan kotoran-kotoran daripada binatang kena di atas kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sembahyang. Ada riwayat yang lain pula menyatakan dia ambilnya pasir ataupun tanah diletakkan di atas kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi hanya menyapu-nyapukan kepalanya sahaja, sedikit pun Nabi tidak membalasnya. Nabi menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Orang-orang musyrik Mekah yang melihat Nabi dilakukan demikian, mereka ketawa beramai-ramai. Mereka merasakan bahawa ini satu penghinaan. Mereka boleh menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian didapat tahu oleh anaknya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Siti Fatimah berlari-lari mendapatkan ayahnya yang tercinta, lalu membersihkan kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Apakah salah ayahku? Hanya mengajak manusia beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi melihat Siti Khadijah, Siti Fatimah radhiyallahu anha yang menangis, kasihan melihat Rasulullah. Namun Rasulullah yang menenangkan anaknya, wahai anakku, jangan engkau menangis. Jangan engkau menangis. Satu hari nanti dakwahku ni, dakwah Nabi akan diterima oleh orang ramai, oleh orang lain akan terima. Akan datang satu masa nanti anak-anak muda mereka akan menerima dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu, mereka dengan sewenang-wenangnya menghina Nabi, mengatakan Nabi ahli sihir, mengatakan Nabi ini tok bomo, Nabi ini orang gila, Nabi ini orang yang inginkan kuasa. Macam-macam dia hina Nabi, dia kata macam-macam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah Nabi diam sahaja. Mereka kata Muhammad terima berita daripada alam gaib tu, dia kata. Nabi diam sahaja. Apa yang mereka kata? Lalulah dengan apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tetap sabar. Akhirnya mengambil jalan untuk berhijrah ke Taif, di satu tempat untuk Nabi berdakwah di sana. Dan perjalanannya begitu jauh katanya, makan masa lebih kurang 2 minggu berjalan kaki untuk sampai ke negeri Taif. Dan Nabi mengharapkan, tak apalah orang-orang Mekah tidak mahu terima dakwah, maka ia mengharapkan agar orang Taif menerima dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah mengatakan bahawa bila mana Nabi ingin pergi ke Taif, pembesar-pembesar Taif mendengar Muhammad mahu datang ke negerinya. Lalu dia mengatakan, panggil Muhammad datang berjumpa.
Nabi sudah merasakan ini peluang untuk berjumpa dengan pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, kerana Nabi mengharapkan kalau pemimpin-pemimpin beriman, maka senanglah rakyat-rakyatnya, orang-orang bawahannya beriman. Maka Nabi benar-benar mengharap agar pemimpin-pemimpin Taif ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pergi ke Taif berjumpa dengan Bani Saqif. Bani Saqif ini yang berada di Taif. Lalulah dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa Nabi kalau boleh nak minta juga bantuan daripada penduduk Taif, daripada Bani Saqif untuk membantu dakwah Nabi. Dalam waktu yang sama Nabi pergi ke Taif adalah untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda memilih Taif. Sebab apa? Taif dengan Madinah ni, Taif lebih dekat daripada Madinah. Jadi taklah berapa jauh sangat bagi mereka itu, walaupun terpaksa jalan kaki menempuh dengan jarak yang jauh, tapi kalau nak beritahu dibandingkan dengan Madinah lagi jauh. Hanya Nabi jalan kaki pergi dengan siapa? Dengan seorang yang bernama Zaid ibn Harisah menuju ke Taif. Maka dia sampai ke sana, Nabi bertemu dengan pemimpin Bani Sa'id yang terdiri daripada Abu Yalil, Mas'ud dan juga Habib. 3 orang ini mereka adalah pemimpin. Lalu Nabi nak minta juga bantuan, kalau mereka boleh bantu Rasulullah nak berdakwah di Mekah, ataupun kalau orang nak apa-apakan Nabi, sekurang-kurang Bani Saqif akan membantunya, membelanya. Maka Nabi pergi ke sana. Dalam waktu yang sama, yang paling penting Nabi ingin menyampaikan dakwah agar penduduk Taif itu beriman kepada Allah. Bayangkanlah, Nabi berdakwah tidak ada kepentingan. Ada yang nak cari kekayaan? Tidak. Ada yang nak cari nama? Tidak. Tapi Nabi berdakwah agar dapat menyelamatkan orang daripada azab Allah Ta'ala, daripada tidak beriman kepada Allah. Nabi nak mengajak orang kebaikan, nak tolong dia, tetapi orang ini tidak faham. Lalulah dia tidak mahu menerima dakwah Nabi. Orang-orang Mekah yang mula menyakiti Nabi, Nabi mengambil jalan untuk pergi ke Taif agar mereka sana dapat menerima dakwah. Maka Nabi menyampaikan khabar, menyampaikan risalah, mengajak pemimpin Taif, Bani Saqif agar beriman kepada Allah. Mulanya dia ajak jumpa Nabi jumpa, setuju. Kemudian Nabi bercakap beriman kepada Allah, tentang Nabi membawa ajaran-ajaran, Nabi menerang satu-satu, Nabi menerang dengan bersungguh-sungguh, Nabi mengajak mereka bersungguh-sungguh. Namun demikian, jawapan yang mereka beri itu tidak menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyatakan bahawa mereka tidak mahu menerima dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengapa, Nabi tidak paksa, la ikraha fid din. Nabi tidak paksa, Nabi tidak beri ancaman, maknanya kalau kamu tak beriman nanti aku akan balas dendam. Tidak. Nah, oleh kerana tidak mahu terima, Nabi tak apa tau nak buat macam mana, kerana hidayat milik Allah, bukan milik manusia. Lalu dalam keadaan macam itu, tak apa, kalau tidak mahu berdakwah, Nabi boleh ajak orang lain, ajak penduduk dia, ataupun ajak orang ramai yang ada di sana di Taif tadi. Tidak cukup dengan itu, pemimpin-pemimpin Taif ini dikatakan telah mengumpul anak-anak muda. Dikumpulnya anak-anak muda, katanya diberi upahnya supaya menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalulah anak-anak muda ini yang daripada penduduk Bani Saqif, penduduk Taif ini, mereka pergi cari Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi ingin keluar berdakwah. Kalau tak terima, Nabi nak balik. Namun demikian, anak-anak muda ni telah kumpul, baris 2 saf. Kemudian tiba-tiba nampak Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Zaid bin Harisah. Lalu mereka melontarkan batu, lempar batu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapkan mereka beriman, tetapi dibalasnya dengan batu-batu kena atas tubuh baginda Rasulullah. Dan dikatakan bahawa Zaid bin Harisah ini sebenarnya dia telah cuba sedaya upaya. Zaid bin Harisah duduk depan Nabi, biar batu-batu itu kena atas wajah dia, kena atas tubuhnya, asalkan tak kena pada Nabi. Tapi anak-anak muda Taif ini, dia lempar batu, dia tuju pada Muhammad, dia tuju pada Rasulullah. Sehingga kan sibuk Zaid bin Harisah, tahan, jangan kamu lempar pada Muhammad, lempar pada aku.
begitu sekali Zaid bin Harithah mempertahankan Rasulullah duduk di hadapan Nabi, dan jadilah dia perisai Nabi. Jadi dia perisai Nabi, dia tidak ada apa-apa, hanya tubuh badan dia sahaja. Dia sudah tahu yang datang di hujan itulah batu-batu, tetapi nak gambarkan betapa kasih dan sayangnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Zaid bin Harithah meletakkan tubuh badannya sebagai perisai untuk mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkena wajah Nabi sampai berdarah, kena kaki Nabi sampai berdarah, ngalir darah ni sampai ke tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi terpaksa lari kerana ramai anak muda lontar batu, lalu Nabi lari, sehinggalah Nabi berjaya menjauhinya daripada anak-anak muda. Lagi sedih Zaid bin Harithah, orang nak mengajak kebaikan, orang nak tolong dia, bahkan kalau tidak mahu terima dakwah, janganlah dilempar batu. Tidak mahu terima dakwah, cukuplah. Kalau tidak mahu, dia disakiti lagi. Tapi kelihatan Nabi ini tenang, tidak keluar daripada lidah Nabi mengatakan yang buruk kepada penduduk Taif, tidak keluar. Bahkan Nabi ini terlihat betapa tinggi kesabaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Zaid bin Harithah melihat, Allah, alangkah sedihnya tengok keadaan Nabi, berdarah tubuh baginda Rasulullah, tengok kaki Nabi mengalir sampai ke tumit, kaki pun berdarah, wajah Nabi pun darah mengalir, jubah putih menjadi merah. Jadi mengalir darah. Dalam keadaan macam itu, Zaid bin Harithah pun rasa sedih, ya Rasulullah, kita jauhkan diri, mari kita berehat di satu tempat. Dalam keadaan macam itu, maka Nabi pun pergilah berehat berteduh di satu pokok, di sebatang pokok. Pokok itu adalah milik kepada anak Rabi'ah. Dikatakan bahawa Utbah bin Syaibah milik dua orang. Utbah bin Syaibah ini anak kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini sebenarnya tak suka pun kepada Nabi, tapi yang tanah kebun itu ada milik kepada anak dia yang bernama Utbah dan juga Syaibah. Lalu Nabi pun berada di situ. Tiba-tiba pun datanglah dua orang tadi tengok Nabi ada, dan dikatakan bahawa kedua-dua tadi tengok Nabi berehat dalam keadaan berdarah, timbul dalam hati ini rasa kasihan, maknanya kasihan pada Nabi. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatan aku. Tengok Nabi, dia tidak bersandar pada Allah, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatan aku. Kemudian dikatakan bahawa sedikitnya kemampuan aku untuk mengajak mereka kepada Allah, hinanya mereka terhadap aku. Dan dikatakan, ya Allah, engkaulah Tuhan kepada golongan mustadafin, engkaulah Tuhan kepada golongan yang lemah, engkaulah Tuhan kepada siapa yang orang serahkan diri kepadanya. Dan kepada orang yang jauh, yang bermasam muka dengan aku, yang bermusuhan dengan aku nak tanya padamu, ya Allah, adakah mereka itu, adakah engkau ini reda pada aku? Kalau engkau reda pada aku tak peduli apa orang kata. Orang nak pukul ke, orang nak buat apa-apa ke, asalkan engkau reda pada aku saja, ya Allah, sudah. Tengok ini Nabi tak kata, ya Allah, orang pukul saya, ya Allah, orang lempar batu pada saya, jahat sungguh penduduk Taif. Nabi tak kata begitu. Nabi mengaku kelemahan dirinya, lemahnya dia kerana tak berjaya nak tarik pada jalan Allah Ta'ala. Lemahnya dia sehingga orang tak terima dakwah dia tetap menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Lalu dia bertanya kepada Allah Ta'ala, kalaulah engkau reda pada aku tidak peduli. Kerana apa? Kerana engkaulah Tuhan kepada orang yang lemah, engkaulah Tuhan kepada orang yang berserah diri kepadamu. Lalulah Nabi munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak Rabi'ah ini, Utbah dengan Syaibah ni, dia tengok Nabi munajat pada Allah. Dia pun tengok Nabi munajat pada Allah. Dia minta dengan Allah, bukan minta binasa penduduk Taif, tapi mengadu atas kelemahan dirinya. Maka Allah Ta'ala campak dalam hati Utbah dengan Syaibah ni rasa kasihan kepada Nabi. Sebenarnya satu rasa kasihan, yang kedua melihat betapa tabahnya
kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalulah dalam keadaan macam tu dia mengambil hamba dia daripada seorang Nasrani nama Adas. Nama Adas. Lalulah dia beritahu, Adas, kamu beri makan pada Muhammad dalam keadaan letih, dia tu cedera, ambillah. Katanya dia ambil buah anggur, dia hantar. Adas ini adalah khadam dia, ataupun dikatakan bahawa hamba kepada Utbah dan Syaibah. Katanya Utbah dan Syaibah pada Adas, ambillah makanan, beri hantar pada Nabi. Padahal Utbah dengan Syaibah ni orang yang tak suka pada Nabi, keluarga dia, ayah dia pun lagi tak suka. Tapi bila dia tengok akhlak Nabi, dia rasa kasihat, rasa hebat. Tengok Nabi tak minta pun satu yang buruk kepada penduduk Taif. Maka Adas ini ambil makanan, katanya ambil anggur, pergi jumpa Rasulullah. Bagi jumpa Rasulullah, suruh makan. Maka Rasulullah ambil. Rasulullah buka orang sambal. Rasulullah tak kata, ni anak-anakmu buat kaku ni, tidak. Tetap mari, Rasulullah sambut lagi, tak apalah. Maknanya Nabi dah keadaan macam itu, Nabi pun ambil. Bila Nabi ambil, Nabi makan. Bila Nabi makan, Nabi baca bismillah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Bila dia dengar Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, Adas rasa hairan. Orang Nasrani hairan. Dia kata, perkataan ini aku tak pernah dengar pun penduduk Taif ni kata macam ni. Tak pernah dengar penduduk Taif kata macam ni, bismillahirrahmanirrahim, kecuali daripada kamu saja. Maknanya dengan menyebut perkataan bismillahirrahmanirrahim. Nabi tanya Adas ni, ini nak datang daripada negeri mana? Muni asal kapi mana? Dah sekarang dah mundur ni. Nabi tanya dia. Lalu dia kata, saya ni sebenarnya orang Nasrani. Saya ni orang Nasrani, datang daripada negeri Ninawa, katanya. Dan kata Nabi, kalau mu datang daripada kampung itu kampung Nabi Yunus alaihi salam, seorang lelaki yang soleh. Daripada kampung dulu tu ada seorang Nabi dulu. Nabi itu Nabi Yunus bin Saleh. Dia ini Yunus bin Matta, orang yang soleh. Yunus bin Matta, kampung Ninawa tu katanya. Maka kalau macam itu, Adas pun tanya, dah mu sebut lelaki yang soleh Yunus bin Matta yang mu sebut tadi, cuma cerita kau sekali tentang Yunus bin Matta. Dia cakap dengan Nabi. Dia boleh bersembang dengan Nabi ketika itu. Adas ini. Lalu Nabi menceritakan dia. Tapi Nabi menceritakan dia dengan cara Nabi membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran di hadapan lelaki Nasrani itu yang bernama Adas. Dia baca, Masya Allah. Yang baca itu Rasulullah. Tidak ada bacaan yang paling baik, bacaan Rasulullah. Tidak ada bacaan yang paling merdu, bacaan Rasulullah. Tidak ada bacaan yang paling hebat, yang paling menusuk dalam hati manusia adalah bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Taif tidak beriman? Orang Taif tidak beriman, dia tak sempat dengar Nabi baca Quran. Macam mana pemuda tu nak dengar? Tiba-tiba main lempar batu pada Nabi. Maknanya, maka dalam keadaan macam tu Nabi pun baca Quran. Adas ini bila dengar bacaan Quran, dia rasa kagum. Dia tak pernah dengar bacaan yang sehebat ini. Dia rasa kagum, dia rasa tertarik. Dia pun dengar. Habis Nabi membaca Al-Quran, lalu dia kata dia nak beriman dengan Nabi. Bila dia nak beriman dengan Nabi, akhirnya Adas pun memeluk agama Islam. Nabi rasa kata, Masya Allah, itu penduduk Taif tidak mau terima dakwah. Itu pembesar-pembesar Taif tidak mau menerima dakwah. Setelah Nabi mengadu kepada Allah mengenai kelemahan dakwahnya menyebabkan orang tidak terima dakwah, Allah Ta'ala beri berita gembira, hai Muhammad, ada juga orang yang beriman dengan kamu walaupun dia pemuda Nasrani. Seorang sahaja dapat kita ini memberi keimanan kepada Allah. Dalam satu hadis, kamu memberi hidayah seseorang, maksudnya dengan sebab kamu orang itu mendapat hidayah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lalu dalam keadaan macam itu bila Adas beriman, Nabi pun rasa gembira. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala atau juga seorang yang beriman. Masa itu Nabi duduk dalam kebun milik Utbah bin Syaibah, anak kepada Rabi'ah. Beriman, gembira Nabi. Selepas itu datanglah Jibril datang memang perintah Allah. Lalu datang jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Jibril, aku datangi sebenarnya
perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah dia kata pun berdoa, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku, kerana mereka itu tidak mengetahui. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk kepada kaumku kerana mereka itu tidak mengetahui. Katanya malaikat Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi menawarkan diri, kalaulah engkau izinkan aku mengangkat bukit Taif, lemparkan, hempap di atas penduduk Taif, kalau Nabi izinkan, nascaya akan dilakukan oleh malaikat. Nascaya akan dilakukan oleh malaikat. Tapi Nabi tidak mahu. Jangan. Bukan kerana nak hempap bagi mati, bahkan Nabi doa pula, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi doa pula, ya Allah, jangan engkau hempap dia, seolah-olah begitu. Tapi Nabi sebut, ya Allah, berilah petunjuk, hidayat kepada mereka, kerana mereka tidak mengetahui apa yang Nabi tahu. Masih lagi dalam keadaan macam itu, Nabi minta supaya malaikat Jibril malaikat Jibril tidak dibenarkan oleh Nabi agar menghempapnya. Maka bila dengar macam itu, malaikat Jibril kata, telah benarlah, betul lah Rasul ini yang Allah Ta'ala sebut Raufur Rahim, orang yang lembut, orang yang penyayang, orang yang kasih, orang yang berkasih sayang. Malaikat mengakui betapa Nabi ini orang yang mengasihi orang lain. Bayangkanlah, orang Taif buat dia lempar batu, bukan apa, sampai cedera Nabi, sampai berdarah tubuh Nabi, dihina tu segilah hina tu, sambil lempar sambil dihina tu, tapi sampai tubuh Nabi berdarah. Sehingga kan, kalau orang melihat akan kasihan, Zaid bin Harithah masih tak sanggup tengok sedih Nabi dibuat macam itu. Maka datang malaikat Jibril, dia ada perintah Allah Ta'ala. Akhirnya minta izin agar dihempap di atas penduduk Taif. Nabi kata jangan mintanya bahkan dia minta, katanya Rasulullah, mungkinlah orang ni tak terima dakwah Nabi, tak apalah, mereka tidak mahu menerima, tetapi Nabi masih lagi mengharapkan agar anak cucu cicit mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Nabi. Ternyata benar, dalam beberapa lama penduduk Taif Bani Sakif ramai yang beriman kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW berada di Nakhlah, sekumpulan jin telah melalui tempat tersebut dan mendengar Al-Quran yang dibaca. Nabi pun jalan, singgah dekat kebun kurma, jalan lagi, teruskan balik perjalanan balik, singgah di kebun kurma. Kemudian tengah-tengah Nabi itu duduk saja dan Nabi pun membaca Al-Quran. Bila Nabi membaca Al-Quran, tiba-tiba dikatakan bahawa telah didengari oleh jin. Sekumpulan jin telah melalui tempat tersebut. Bila jin lalu tempat tersebut, lalulah jin telah mendengar Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan macam itu, bila baca, lalulah jin tadi tertarik. Mereka adalah di antara jin yang menganut agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika mendengar Al-Quran, mereka diam dan mendengar dengan teliti. Kemudian mereka kembali kepada kaum mereka, jumpa para jin yang lain, lalulah memberi peringatan dan menyampaikan berita mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Allah Ta'ala bagi penduduk Taif tidak beriman. Yang pertama, orang Yahudi beriman. Orang Yahudi yang bernama Adas itu beriman bila dengar Nabi baca Quran. Yang kedua, Nabi pembalik singgah di satu tempat. Di satu tempat Nabi membaca Al-Quran. Tiba-tiba datang rombongan jin. Satu rombongan jin dengar Quran dibacakan. Bila dengar Quran dibacakan, lalu mereka ini, para jin ini duduk diam dengar Quran tadi dibaca. Bila dengar Quran tadi dibaca, maka dia tertarik. Bila tertarik saja dalam keadaan macam itu, lalulah dia memberitahu kepada jin yang lain agar mereka itu beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi ini dipanggil orang yang mengajak manusia pada dua golongan. Saqala ini dua golongan, jin dan manusia.
Jin pun beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata ulama tauhid, sebagaimana manusia, begitu juga jin. Manusia ada beriman, jin juga ada beriman. Manusia ada kufur, jin juga ada kufur. Kalaulah manusia ada juga yang diazab dalam neraka jahanam, maka jin pun ada juga yang diazab dalam neraka jahanam. Maka khilaf ulama pada munafik. Jin munafik ada ke tidak? Satu pendapat kata ada jin munafik, satu pendapat mengatakan tidak ada jin munafik. Yang ada jin Islam, jin kafir saja yang ada. Maka nak beritahu bahawa jin juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana dia mendengar bacaan yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah dia yang beriman tadi. Kalau jin tidak beriman, mati dalam keadaan tidak beriman, begitulah akan diazab. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Maknanya banyak disediakan daripada zuriat-zuriat ini masuk dalam api neraka, terdiri daripada zuriat jin dan manusia. Lalulah bila dalam keadaan macam itu, mereka pun memberi peringatan, beri berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga datanglah kumpulan jin yang ramai mendengar bacaan yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada kamu serombongan jin yang mendengar bacaan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri bacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu, hendaklah kamu mendengar bacaan tadi. Maka apabila selesai pembacaan, mereka kembali kepada kaumnya balik. Dengar bacaan Nabi, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi pernyataan. Mereka berkata, wahai kaum kami, ni puak mana ni? Puak jin. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang diturunkan selepas Nabi Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang memimpin kepada kebenaran. Itu Quran itu yang membawa kepada kebenaran dan membawa kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, wahai kaum jin, kata ketua jin tadi, wahai kaum kami, sahutlah orang yang menyeru kepada jalan Allah. Kalau ada orang mengajar manusia pada jalan Allah, sahut, ikut, jangan tolak. Jin pun tahu maknanya, akhirnya kata, mari kita ikut, mari kita sahut, mari kita terima orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah, beriman kepadanya, supaya Allah Ta'ala mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Melepaskan kamu daripada azab yang pedih, katanya ketua jin ini kepada golongan-golongan jin yang lain. Dan orang yang tidak menyahut, maknanya mana-mana jin yang tidak menyahut seruan orang yang menyeru kepada jalan Allah, maka tidak dapat melepaskan diri daripada azab Allah Ta'ala di muka bumi. Kalau di muka bumi tak dapat lepaskan diri, akhirat lebih-lebih lagi tak dapat lepaskan diri. Nah, muka bumi kena azab macam mana? Orang yang berpaling daripada ayat Allah, berpaling daripada ajaran Allah, berpaling daripada agama Allah, Allah Ta'ala jadikan kehidupan yang sempit. Hati tak tenang saja. Orang kata serabut peluk, serabut sama, hati pun tidak tenang, kemudian gelisah, sebab tidak kena, kemudian dalam keadaan tidak tenteram dan sebagainya. Itu sudah derita sebenarnya, sudah derita. Lalu dikatakan ditimpa azab dan tidak ada pelindung selain padanya. Allah Ta'ala tidak hantar pelindung, dan Allah Ta'ala tidak melindungi mereka apabila tidak mahu menerima orang yang menyahut pada jalan agama Allah. Sebab itu kita, kalau ada orang yang menyahut pada jalan Allah, kita kena sambut, kita kena terima. Kerana itu panggilan Allah sebenarnya, hanya didatangkan orang yang mengajak pada jalan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa mereka itu dalam kesesatan yang nyata bila mana tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Allah Ta'ala bunyi kepada baginda, bila berdakwah ajak ramai, tapi tak ramai. Golongan manusia yang Nabi di Taif tu alih-alih dapat seorang adas masuk Islam, dah penduduk Taif ramai-ramai, ada seorang beriman. Kemudian berhenti pula di satu tempat, di Nakhlah, katanya di kebun khurma. Akhirnya Nabi baca ayat Quran. Bila baca ayat Quran, didengar oleh jin. Jin pun dengar. Lalu mereka itu mengajak kumpulan mereka mendengar. Kemudian mereka pula suruh lagi kumpulan mereka yang lain agar beriman kepada Allah.
dia memberi peringatan, kalau ada orang yang mengajak manusia kepada Allah, hendaklah kamu sahut. Kalau kamu tidak sahut, kamu tidak akan kena azab dan tidak akan ada penolong kamu dekat negeri akhirat. Ini jin beri peringatan. Maka Allah Ta'ala telah mengisahkan kisah jin ini dengan lebih panjang lagi di dalam surah yang dinama dengan surah jin. Maka kita kena yakin adanya jin. Kena yakin adanya jin kerana itu ada di dalam Al-Quran mengenai kisah jin. Lalulah Allah Ta'ala berfirman, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran. Lalu Nabi membaca ayat di hadapan sahabat. Nabi memberitahu kepada sahabat ada kumpulan jin telah mendengar bacaan Al-Quran. Nabi beritahu kepada sahabat, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Kamu beritahu aku ini diwahyukan, diberitahu bahawa dibacakan, telah diwahyukan kepada aku bahawa sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada Rasulullah ada kumpulan-kumpulan jin telah mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Bila para jin itu mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, apa tindakan jin? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Maka katanya para jin, sesungguhnya sami'na Qur'anan, kami telah mendengar Al-Quran ajaban, yang begitu hebat, yang begitu luar biasa Quran ini, ataupun dengan arti kata yang begitu menakjubkan Al-Quran. Memang menakjubkan Al-Quran. Kalau orang mau memahami bahasa Arab, orang Arab dia membaca Al-Quran, dia akan dapat rasa betapa hebatnya Al-Quran. Bahkan kita baca Al-Quran, baik kita baca Fatihah sebagai contoh, kita tak jenuh-jenuh membaca Fatihah. Tak ada orang jumpa tak imam kita baca surah lain lah pula, tak ada. Memang lepas pada itu baca Fatihah. Fatihah dibaca daripada dulu sampai sekarang, tak ada orang jenuh membaca Fatihah. Itu dah cukup menakjubkan. Apatah lagi banyak perkara-perkara yang kalau kita kaji tentang Al-Quran begitu hebat. Maka jin kata, sami'na Qur'anan ajaba, kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Apa yang dibawa oleh Al-Quran? Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Lalulah dikatakan bahawa Al-Quran ini telah memberi kita petunjuk, maka kami beriman dengannya. Menunjuk kita kepada jalan petunjuk Allah, lalu kami beriman dengannya. Siapa yang beriman? Yang beriman itulah para jin. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan tidak sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kegembiraan pada Nabi. Nabi membaca Al-Quran, rupa-rupanya jin didengari. Bila jin dengar, Allah Ta'ala beritahu pada Rasulullah. Bila Rasulullah itu dapat tahu bahawa para jin telah mendengar bacaan Al-Quran, peringatan-peringatan yang Nabi baca, lalu mereka itu balik, mereka mengajak para jin pula tolong berdakwah, mengajak kepada orang tadi, kepada golongan yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bila Nabi beritahu kepada Zaid bin Harithah, tak apalah, orang tak ada beriman tapi jin ada beriman. Kemudian Nabi balik, Nabi baca kepada sahabat-sahabat. Maknanya dakwah Nabi ini Allah Ta'ala tolong berjaya. Walaupun orang tak tidak terima, tetapi golongan-golongan jin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pun pulang. Maka apabila Rasulullah SAW pulang daripada Taif, dalam keadaan demikian, dengan arti kata dalam keadaan orang Taif tidak menerima dakwah, akhirnya sampailah dekat kota Mekah, berjalan sampai kota Mekah. Bila sampai dekat kota Mekah, orang-orang Mekah tak benarkan Nabi masuk Mekah. Dia curiganya Nabi buat apa di Taif tu? Ke Nabi cari kumpulan untuk memerangi dia. Dia dah mula curiga lah. Lalulah bila sampai dekat kota Mekah, orang-orang Mekah tidak membenarkan Nabi masuk. Bila dalam keadaan macam itu, kerana apa? Kerana mereka sudah rasa buruk sangka, sudah rasa was-was dan rasa bimbang. Dia menyangkakan bahawa Nabi pergi ke Taif, yang pertama memang sampai dakwah, dia menyangkakan bahawa Nabi ini mengajak orang Taif untuk memerangi Mekah. Maka dia pun bimbang,
Dia pun bimbang dalam keadaan macam tu. Akhirnya bila Nabi nak sampai dekat kota Mekah, Nabi tak benar, dia tak benarkan Nabi masuk Mekah. Orang-orang Quraisy mulalah dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan macam tu Allah Ta'ala hantar lagi bantuan. Apa dia? Sahabat-sahabat Nabi yang lain dapat tahu Nabi tak boleh masuk Mekah. Maka terkejut sahabat Nabi tak boleh masuk Mekah. Padahal Mekah itu kampung Nabi. Orang-orang Mekah tidak terima dakwah Nabi. Tapi kalau tak terima dakwah Nabi, takkanlah nak masuk kampung sendiri pun tak bagi. Maknanya tidak mau ikut sudahlah. Tidak mau ikut sudah. Maknanya jangan sampai tidak bagi. Janganlah kita benci sampai orang yang dia apa yang dia bawa pun kita tak bagi. Maka dalam keadaan macam itu, katanya Nabi hantar orang. Siapa orang Mekah yang boleh beri pertolongan? Nabi ini katanya sahabat-sahabat dapat tahu bahawa Nabi tak boleh masuk. Berjumpa dengan Rasulullah, hantar utusan. Baik, kami boleh jumpa seorang namanya Mut'am ibn Adi. Mut'am ibn Adi ni orang baik. Orang baik, sebenarnya dia baik. Lalu dalam keadaan macam tu, jumpalah hantar wakil sahabat Nabi jumpa dengan Mut'am. Beritahu cerita. Kamu tahu tak kisahnya? Muhammad tidak boleh masuk ke Mekah. Bila mana Muhammad baik ke sahabat Taif. Habis itu apa yang kamu mahukan daripada aku? Aku mahukan perlindungan daripada kamu. Orang-orang Mekah di sana, dia ada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang ada kuasa, orang-orang yang ada nama, orang-orang yang ada kedudukan. Kalau orang-orang yang ada kedudukan ini di kalangan musyrikin Mekah, kalau dia kata saya beri perlindungan kepada orang ni, maka orang Mekah tak boleh ambil dari cara dia. Sebagaimana Abi Talib, masa hayat Abi Talib ini orang yang ada pengaruh, orang yang ada kedudukan. Lalulah bila Abi Talib kata jangan kamu apa-apakan anak saudaraku Muhammad, tak ada orang berani pukul Nabi. Kerana apa? Kerana Abi Talib beri perlindungan. Memang keadaan orang Arab begitu, dia ada pelindung-pelindung yang seseorang yang boleh beri perlindungan pada orang lain. Jadi kalau orang ini nak masuk, orang nak bunuh, orang Mekah nak bunuh, tiba-tiba datang seorang yang pengaruh, jangan kamu bunuh, aku beri perlindungan pada dia, maka tak boleh bunuh. Orang Arab dia taat pula bahagian ni. Lalulah Nabi minta supaya Mut'am ibn Adi ini agar dia beri perlindungan. Maka sahabat Nabi pergi lalu berbincang-bincang. Bila bincang keadaan macam itu, lalu berjumpalah Mut'am ibn Adi bin Naufal bin Abdul Manaf untuk memberitahu bahawa baginda tidak boleh masuk ke Mekah, supaya mereka ini, Mut'am ini boleh memberi perlindungan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam keadaan macam tu bincang-bincang kata Mut'am, tak apa, aku sanggup memberi perlindungan kepada Muhammad untuk masuk ke Mekah. Beritahu kepada dia, beritahu kepada Rasulullah, beritahu kepada Muhammad, masuklah ke Mekah dan aku akan beritahu kepada orang Mekah bahawa Muhammad jangan diapa-apakan kerana akulah yang memberi perlindungan. Maka Mut'am ibn Adi ini dia memberi perlindungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, orang baik. Nabi sebenarnya sayang ke dia, sedih. Nabi sedih kerana dikatakan bahawa Nabi ajak dia beriman, dia tambah beriman. Tak apalah Muhammad, kamu bawalah kamu, tapi aku tambah beriman. Nabi harapkan dia beriman, sehingga dikatakan bahawa ketika mana sahabat-sahabat berhijrah ke kota Madinah, sahabat-sahabat berhijrah ke kota Madinah, seorang demi seorang, Nabi ajak dia berimanlah, nanti berhijrah ke Madinah. Allah ditambah. Dia tambah, dia memang dikatakan seorang yang baik dan dia memberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya dia meninggal selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Jadi bila Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi tak tahu berita dah. Tak ada orang hantar SMS, WhatsApp pun tak ada. Lalu dalam keadaan macam itu tak ada berita. Salah berita tentang Mut'am ini. Akhirnya diketahui bahawa Mut'am sudah wafat. Allah, sedihnya. Katanya Mut'am ini dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah. Dia ini pernah memberi perlindungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam perang Badar ada orang-orang yang ditawan. Orang-orang yang ditawan. Jadi orang-orang yang ditawan ini dia boleh tebus dirinya sebanyak 4,000 dirham ataupun 1,000 dirham. Antara 1,000 dia 4,000 dirham. Siapa ada duit pergi, keluarga dia yang susah, keluarga dia yang ada duit, tengok ahli keluarga dia kena jadi tawanan perang, pergi ke Madinah pergi ke Madinah,
Pergi ke Madinah, minta apa? Minta agar tak perlu nak tebus. Ni bayar 4,000, 1,000, 2,000, 3,000. Tengok keadaan macam tu. Apa Nabi kata? Nabi kata, Allah sayang sungguh. Kalau lah Mut'im ibn Adi, kalau anak beranak dia kena tangkap jadi tawanan perang, kalau dia mari tak payah tunggu, aku lepas gitu ya, kata Nabi. Nabi kata, tapi nak beritahu, nak gambarkan Nabi ni teringat kepada orang yang baik pada dia. Mut'im ibn Adi. Jadi Mut'im ibn Adi inilah yang dia ini memberi perlindungan kepada Nabi SAW. Apa dia buat Mut'im ibn Adi? Mut'im ibn Adi dia keluar orang dia dengan senjata mengiring Muhammad masuk dalam Mekah. Maknanya dengan kaum dia tu, dengan senjata-senjata beritahu kepada tu Muhammad, so Muhammad masuk ke Mekah, tak apa, akan diberi perlindungan. Bukan perlindungan mula saja, dia datang lagi dengan orang-orang. Maknanya nak jaga ni Mut'im pada Nabi, takut kata saja buat jahat ke Nabi. Jadi Mut'im ni rasa tak sedap hati. Kalau macam tu tak boleh, dia panggil orang dia dengan bawa pedang yang ada di tubuh masing-masing. Okey, sekarang ni aku nak mengiring Muhammad, jangan Muhammad masuk gitu saja, walaupun aku telah memberi perlindungan. Kamu pergi kat Muhammad, iring dia, siapa Muhammad boleh masuk ke Mekah dalam keadaan selamat. Sampai tu, kalau ada orang apa-apakan, kamu lawan dia, pertahan Muhammad. Begitu sekali. Maknanya ini Mut'im ibn Adi yang mana dia ini memberi perlindungan. Maka mereka pun berjalan, dapat tahu Abu Jahal, marah Abu Jahal. Dah buat dunia apa dia? Kan dia ini kata orang yang menentang agama kita, dia ini marah pada orang-orang yang menyembah patung berhala. Marah Abu Jahal kepada Mut'im ibn Adi. Sebab apa? Mut'im ibn Adi ini telah memberi perlindungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlindungan itu bukan sekadar lidah, tetapi dihantarnya orang untuk menjaganya. Lalulah datangnya Abu Jahal. Abu Jahal dikata, aku melihat kamu telah memberi perlindungan. Bukan sekadar itu, aku tengok kamu telah menghantar orang mengiringi Muhammad. Katanya, maka katanya benar, memang aku memberi perlindungan kepada dia kerana dia penduduk Mekah, dia pergi kampung dia, apa salahnya? Aku memang memberi perlindungan. Kata Abu Jahal, kamu beri perlindungan kepada Muhammad, perlindungan kamu ni sia-sia sahaja. Maknanya tak beri manfaat, tak ada apa-apa. Dia tetap juga menghina agama kita dan sebagainya. Abu Jahal ini memang tak boleh orang beri pertolongan pada Nabi, memang juga marah. Padahal Abu Jahal ni dari Nabi. Maknanya orang yang ada hubungan nasab dengan Nabi. Dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa Mut'im ibn Adi tidak hiraukan Abu Jahal. Dia yang kata apa-apa pun, biarlah, walau bagaimanapun dia tetap juga nak beri perlindungan pada Muhammad. Sebenarnya orang-orang Mekah dia tahu bahawa Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat baik. Dia tahu dia orang yang sangat baik, orang yang tu. Kadang-kadang di kalangan mereka ada rasa kasihan juga kepada Nabi dan juga para sahabat, hanya disebabkan kedudukan dia ataupun dengan disebabkan hubungan dia dengan sahabat-sahabat lama itu, akhir sekali dia terpaksa jugalah tidak mengikut Muhammad. Maka Nabi SAW dikatakan bahawa berterima kasih kepada Mut'im ibn Adi ini kerana memberi perlindungan kepadanya, menyebabkan orang-orang musyrikin Mekah mulai rasa nak marah dengannya, dengan Mut'im ibn Adi, dan masih tidak puas hati dengan Nabi Muhammad SAW kerana Nabi Muhammad berjaya masuk ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, ramai sahabat jumpa Rasulullah, bagaimana kisah kamu ini berdakwah di Taif macam mana? Lalu Nabi membacakan ayat mengenai bahawa golongan jin telah beriman kepada Allah dan Rasul. Biarlah golongan manusia yang terdiri daripada penduduk Bani Sakif di Taif tidak mahu beriman kepada Allah, tetapi Allah Ta'ala telah memberi kelebihan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah Nabi lebih meluas, bukan saja di kalangan manusia, bahkan di kalangan jin pun beriman kepada Allah dan juga Rasul. Maka demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah. Lalu dikatakan bahawa sebahagian orang-orang musyrikin Mekah bertanya, itu ketuanya adalah Abu Jahal. Dia bertanya, kamu memberi perlindungan atau hanya mengiringi Muhammad? Mut'im kata, aku memberi perlindungan kepadanya. Setengah mengatakan aku memberi perlindungan dan aku juga memberi iringan kepada Nabi Muhammad. Lalu marahlah Abu Jahal dan orang-orang musyrikin Mekah yang lain, kamu beri buat apa perlindungan pada Muhammad? Perlindungan kamu itu adalah sia-sia sahaja. Maka demikianlah Nabi balik
ke kota Mekah setelah berdakwah ke Taif dalam keadaan penduduk Taif tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala hantar seorang Yahudi, seorang Nasrani beriman dan golongan jin beriman kepada Allah dan juga Rasul. Moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga kita ini termasuk di kalangan orang yang kasih dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa dhikna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.